Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk kita berada dalam rumah Allah taala pada malam ini. Walaupun hujan lebat saat ni tapi alhamdulillah malam ni ramai rapat belakang lipoh, alhamdulillah. Sebagai tanda kita nak teruskan keadaan kita yang sentiasa nak dapatkan redha daripada Allah Ta'ala. Maka dengan cara itu diberi nikmat kepada kita untuk kita hadir semaya berjamaah, kita melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Seterusnya kita diberikan juga peluang tempoh masa ataupun adanya kesempatan dalam keadaan kita sibuk sekalipun ada masa untuk kita dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita pada malam ini dicatatkan sebagai salah satu daripada ganjaran pahala ataupun amal kebajikan yang Allah Ta'ala tanda sebagai satu ganjaran untuk kita bawa menghadap Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid pada muka surat 17. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan sifat yang kelima daripada sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ini berada pada yang keempat daripada 20 sifat, yang kelima daripada keseluruhan 20 sifat, tapi yang keempat daripada sifat-sifat salbiyah. Bagaimana yang pernah kita bincangkan sebelum ini, sifat-sifat yang dikatakan sifat-sifat lain daripada sifat nafsiyah merupakan sifat yang bergantung pada sifat wujudiyah Allah Ta'ala. Ada sifat nafsiyah, iaitulah sifat wujud tu. Ada pun 19 sifat lagi, maka kata ulama rahimahullahu ta'ala, dia bergantung kepada sifat wujudiyah, sifat wujud Allah Ta'ala. Maknanya sifat qudrah, sifat qidam, baqa' dan semualah bergantung kepada sifat wujud Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Maksud dia kerana wujud Allah Ta'ala itulah maka ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Maknanya dengan ada sifat wujud Allah Ta'ala, ada sifat qidam, ada sifat baqa', dia semua sifat-sifat ini bergantung atas sifat nafsiyah ataupun sifat wujudiyah pada Allah Ta'ala. Dan apa yang dikatakan sifat salbiyah, iaitulah sifat-sifat yang menolak sesuatu yang tidak layak pada zat daripada sifat Allah Ta'ala. Bagaimana juga disebut, iaitulah antaranya sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Gapo dia? Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada bantuan lain. Dia seorang-seorang berdiri kerana kuasa dia, maka dia boleh berdiri dengan sendiri. Maka kita sebut kepada kita, dan tiada dikehendaki dengan demikian itu terbetul pendiriannya. Makna kata bukanlah kata Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsi ni maknanya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni maksudnya diri cacat. Ada. Kalau ikut maksud asal betul lah, ada segi maksud qiyamuhu makna berdiri. Ta'ala tu pada Allah Ta'ala binafsi dengan diri sendiri, maknanya seolah-olah Allah Ta'ala tu cacat bangun cokoh duduk berdiri dengan sendiri. Tapi bukan. Sebab tu kita sebut bukan. Maknanya tiada dikehendaki
maknanya bukanlah maksud dengan demikian itu berbetul pendirian Allah Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala itu berdiri tegak. Bagaimana? Dan ketiadaan mereka yang menolongkannya. Bukan aku tu maksud dia, maknanya Allah Ta'ala boleh cacat tanpa ada orang tolong. Allah Ta'ala bang diri tegak. Tak. Dia seperti barang yang bersegera pada pihak. Dia makna kata bukanlah kita pihak kat. Kalau kita pihak atas mudah pihaknya lagu tu lah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sini, maknanya Allah Ta'ala boleh cacat. Itu pada zahir lah. Tapi sebenarnya apa? Dan hanya sesungguhnya, makna kata sesungguhnya ni yang sebenarnya, makna berdirinya dengan sendirinya itu, makna kata Allah Ta'ala berdiri sendiri itu lagu mana? Ketiadaan berkehendak, mana Allah Ta'ala taksir. Allah Ta'ala tidak memerlukan dengan zat yang menempati ia padanya. Makna kata Allah Ta'ala ni duduk dia tu, keberadaan Allah Ta'ala tidak berkehendak pada sesuatu tempat. Itu kata menempati tiada berkehendak kepada sesuatu yang menempatkan ia padanya. Kita kena faham lagu tu. Maknanya Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, bukan maksud Allah Ta'ala itu bertempat. Lagu mana? Seperti menempati segala arak. Arak ni maksudnya keadaan Allah Ta'ala itu bukanlah berkehendak kepada arak, maknanya tidak berkehendak kepada sifat sesuatu jirim. Dia kalau kita mengaji sains kat jirim kat sesuatu lah, dia ada air dia. Kaedah bahasa, kaedah fiqh, ada air dia, ada sesuatu kita nampak. Lagu mana arak-arak tu? Maknanya arak itu tidak boleh berdirinya sesuatu dengan adanya jirim tadi. Tu makna kata seolah-olah Allah Ta'ala ni adalah Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada sesuatu yang ada dia tu. Mana kata ada Allah Ta'ala bukan supaya sesuatu lah. Itu maksud mudah dia. Mana kata tidak menempati segala arak. Arak tu apa dia? Benda-benda lah. Benda tu gerak, itu arak. Duk dia, arak juga. Maknanya sifat pada sesuatu. Tinggi, rendah, dia pendek, panjang, semua tu dinamakan sebagai arak. Bukan arak hak minum ni tak ni. Arak ni keadaan sesuatu benda ia bersifat. Dia ada pun Allah Ta'ala tidak bersifat seperti mana arak. Dia pada segala zat. Mana kata qiyamuhu ta'ala binafsih itu Allah Ta'ala taksir batu daripada sesuatu yang membentukkan dia. Makna kata berdirinya Allah Ta'ala atas dia sendirilah. Dirilah ke mana? Itu Allah Ta'ala yang lebih tahu. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia bukan setakat Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada sesuatu untuk menunjukkan dia tu boleh buat sesuatu dengan sendiri. Bahkan Allah Ta'ala juga tidak berhajat kepada sesuatu yang buat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia buat sendiri. Dia segala-galanya atas dia, atas Allah Ta'ala berlaku. Bahkan ia, makna kata Allah Ta'ala itu yang menjadikan segala perkara. Makna kata mudah fahaminya, qiyamuhu ta'ala binafsi ni maksud dia atas Allah Ta'ala, dia boleh berlaku. So ada keadaan Allah Ta'ala tu pula tak bergantung pada orang, tak bergantung pada sesuatu, tak bergantung kepada makhluk. Itu maksud dia. Sebab itu kita kena faham, bila mana sebut qiyamuhu ta'ala binafsi, maknanya Allah Ta'ala berdiri, adanya Allah Ta'ala itu tidak kepada sesuatu lah. Lagu mana tak berhajat pada sesuatu tu? Yang pertama, tak berhajat pada tempat dia masuk. Ada Allah Ta'ala, ada tempat ke tak duduk mana? Tak ada. Masa tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak bersifat seperti makhluk. Adapun nak tempat ni, makhluk nak pada tempat lah. Duduk atas balasah, duduk atas kereta, duduk atas kursi. Sebab apa? Sebab makhluk ni arak. Maknanya makhluk ni sesuatu jiring, sesuatu benda tokoh. Dan Allah Ta'ala juga tak berhajat kepada masa. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni sedia kala sifat dia. Tidak ada menentukan masa Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala ni dulu tu dia ada dah. Sebelum pada ada dia ada dah. Selepas pada ada pun dia ada. Maka tak ada sesuatu masa pada Allah Ta'ala. Maknanya tak berhajat kepada masa. Kenapa? Kerana masa juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Kenapa? Masa tu benda baru.
Yang menentukan masa lepas pada Allah Ta'ala ada ni, maknanya dia menentukan segala masa. Masa ni makhluk ada, masa ni Allah Ta'ala buat dah makhluk, masa ni Allah Ta'ala tak buat lagi. Mana itu masa? Masa adalah tertakluk pada makhluk. Pada Allah Ta'ala tidak ada, tidak bergantung oleh Allah Ta'ala dengan masa. Itu maksudnya. Dan juga masuk Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri juga, kata ulama rahimahullah Ta'ala, tidak berhajat oleh Allah Ta'ala atau berharap kepada apa-apa saja yang terfikir oleh akal. Kenapa? Bila fikir dengan akal, mana tu tentu dah makhluk. Apa saja kita nak fikir, dia Allah Ta'ala ni, dia kita nak tafsir Allah Ta'ala tak boleh dengan akal. Sebab apa? Tak sampai pada akal kita. Hak malu lintas tu makhluk berlaku. Sebagaimana orang-orang Bukit Islam duk fikir dia, Tuhan gini. Ada Tuhan ni dewa ke, tu dewa ke ni. Mari pada akal. Boleh masuk dalam akal? Boleh. Maka tu makhluk. Dia kena faham lah tu. Dan begitu juga Allah Ta'ala ini dikatakan sebagai qiyamuhu ta'ala binafsih juga. Dia tidak perlu kepada sesuatu untuk melaksanakan segala kerja buat dia. Mana tidak memberi bekah oleh sesuatu akan perbuatan Allah Ta'ala. Tak seperti makhluk. Makhluk nak buat apa-apa kena ada berlaku. Ada masa, ada tenaga, ada kerja buat, ada benda kena buat. Mana berkait selalu dah. Tapi pada Allah Ta'ala tidak berkait. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsih, dia sendiri berlaku. Bahkan tidak memberi bekah akan sesuatu kepada perbuatan Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala ini dikatakan sebagai qiyamuhu binafsih juga adalah kerana Allah Ta'ala ini dia tidak melihat, tak ambil faedah atas segala benda yang berlaku. Tak kira kita tak isi semaya ke tak apa, tak ada apa pada Allah Ta'ala. Hak tu kesiap pada kita, pasal kita makhluk. Dia je buat, tak ada apa, mungkin dia je buat kita. Ikut kita dia buat apa, buat atas dia berlaku. Dia tak memberi bekah, kita tak semaya, tak ada apa oleh dia. Dia hak terima balasnya kita saya. Sebab tu juga kita sebagai makhluk ada khaliq yang mencipta, maka tak beri bekah pun. Dia kalau memberi bekah pada Allah Ta'ala, maka seolah-olah Allah Ta'ala bergantung pada kita. Dia maknanya hak sebenarnya Allah Ta'ala tak bergantung pada kita lah. Buat amal banyak tak, masuk syurga. Buat dosa banyak tak, masuk neraka. Mana segi adatnya lah itulah. Tapi noyaknya Allah Ta'ala tak bergantung atas semua itu, melainkan atas Allah Ta'ala sendiri berlaku. Bahkan kata ulama rahimahullah Ta'ala juga, qiyamuhu ta'ala binafsih ini menandakan bahawa Allah Ta'ala tak ada saingi atas kekuasaan dia. Kenapa dia berlaku? Dia berlaku, suruh pada dia berlaku, atas dia berlaku. Itu menyebabkan yang dikatakan Allah Ta'ala mampu untuk buat segala-gala, atas dia berlaku. Dan itu yang dikatakan sebagai sifat Allah Ta'ala, yang dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih, yang tidak bergantung Allah Ta'ala atas sesuatu sekalipun. Walaupun sebesar zarah sekalipun tak ada, tak bekah rasul pada Allah Ta'ala. Mana kena faham lagu tu. Dan mustahil, maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala lawannya. Lawan ke apa? Lawan pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih tadi. Apa dia? Berkehendak akan kepada zat atau sesuatu yang menjadikan dia. Dia maknanya lawan, makna mustahil lah. Sebab apa? Kalaulah Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak kepada sesuatu, zat ataupun sesuatu yang buat pada dia, maka seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan kita yakin tadi, kita tak sebut dah pada kita hujah-hujahnya, alasan dia, maka menyebabkan kita faham bahawa Allah Ta'ala itu tetap dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia mustahil, makna mustahil pada Allah Ta'ala itu bersifat penuh kepada sesuatu zat. Kenapa kita sudah faham dengan kata ainul musyahadah, pandangan mata kita tahu dah. Logik akal pun kita faham dah. Sebab apa? Allah Ta'ala boleh ataupun mampu untuk berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Baik, sambung lagi. Dan dalil qiyamuhu binafsih itu bahawasanya, maknanya pengarah kitab ni buat mari contoh dalil akli. Dalil pandangan pada akal kita. Dia kata kan, dan jika tiada berdirilah ia dengan sendirinya. Katakanlah Allah Ta'ala itu, kalulah Allah Ta'ala itu tak boleh berdiri dengan sendiri, bahkan berkehendak ia kepada zat. Mana katakanlah Allah Ta'ala itu tak boleh nak berdiri dengan sendiri, tak boleh buat sesuatu dengan sendiri. Ni maknanya, kalau dah keadaan lagu tu, bahkan berkehendak kepada zat, tetapi Allah Ta'ala nak kepada sesuatu juga, memerlukan kepada zat. Dia makna kata Allah Ta'ala nak tupi atas Arab ke, Allah Ta'ala nak tupi atas makhluk ke. Dia maknanya
nescaya adalah ia sifat. Dia kalaulah Allah Ta'ala nak pada zat, maka jadi sifat dah lah. Sebab apa? Tu atas makhluk. Tentu dah jadi sifat. Ni. Dan keadaan Allah Ta'ala itu yang bersifat itu adalah mustahil. Tentu dah Allah Ta'ala itu mustahil Allah Ta'ala bersifat. Sebab apa? Kerana jika adalah ia sifat, kalaulah Allah Ta'ala itu bersifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang lagi akan datang. Makna kata, kalaulah Allah Ta'ala bersifat, berkata pada sifat, Allah Ta'ala ni bertokor, Allah Ta'ala ni besar, kecil, pendek, panjang, semua tu ada sifat pada Allah Ta'ala, maka tentu dah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Apa dia ma'ani dan ma'nawiyah ni? Dia kata yang lagi akan datang. Makna kata kita akan sebut juga. Tapi mana kita royak dulu lebih kurang. Ma'ani ke apa dia ma'ani ni? Maka sifat ma'ani itu, kata ulama rahimahullahu ta'ala, ma'ani adalah satu sifat wujudi subuti. Dia yang dikatakan sifat ma'ani itu sifat yang wajib dan tetap pada Allah Ta'ala. Lagu mana? Antaranya contoh kudrat, sifat kudrat kuasa Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kalaulah Allah Ta'ala itu bersifat, maknanya Allah Ta'ala tidak ada dengan sifat kudrat. Sebab apa? Bersifat seperti makhluk. Kenapa sifat kudrat Allah Ta'ala, kuasanya Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk? Dia kuasa tidak berdasarkan kepada sifat yang ada pada makhluk. Kenapa? Kuasa Allah Ta'ala itu melampaui segala makhluk. Dia begitu juga sifat-sifat lain, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam. 7 sifat yang dikatakan sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat yang menolak akan sesuatu yang lain daripada wujudi dan subuti. Mana kata kalaulah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang ada seperti makhluk, maka tentu dah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kesempurnaan. Sebab apa? Sebab sifat-sifat pada makhluk itu ada kelemahan. Contoh sebut tadilah, bagaimana sifat kudrat. Kudrat Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Sifat kudrat kuasa Allah Ta'ala itu sempurna. Adapun sifat kudrat makhluk, dia lain, tak sempurna. Dia ada qadar dia. Dia kuat setara mana makhluk? Kuat setara tu lah. Hak dia. Dia masa muda gagah lagi, boleh mego lagi. Dia mana seming sebik tu sekali akad, sekali mego ya. Tapi bila dah tua, maka berubah qadar, kudrat bagi makhluk. Adapun kudrat pada Allah Ta'ala yang ada dalam sifat ma'ani tidak berubah. Daripada awal setara tu kudrat, tengah-tengah kudrat setara tu juga, akhir-akhir setara tu juga, sampai bila-bila pula betullah sifat kudrat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana sifat ma'ani adalah sifat, antara sifat kudrat tadi adalah sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Kalau dah dia bersifat sekadar bersifat seperti mana makhluk, maka dia tidak akan ada sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Itu ma'ani. Dan ma'nawiyah pula, kata ulama rahimahullahu ta'ala, adalah lazim ataupun gambaran pada sifat ma'ani. Kalau kita tengok sifat ma'nawiyah, dia ada kaunuhu depan. Kaunuhu qadiran, kaunuhu ni apa dia? Hal keadaan dia pada Allah Ta'ala. Kalau kudrat kuasa dah, sifat Allah Ta'ala maha berkuasa, sifat Allah Ta'ala maha kuat, itu kudrat. Kaunuhu qadiran ni nak melazimi ataupun nak menggambarkan, nak menjelaskan apakah yang dikatakan sifat kudrat pada Allah Ta'ala. Maknanya sifat kaunuhu ni sifat gambaran. Sebab itu ulama sebut dah pada awal-awal itu, maka setengah ulama kata hak wajibnya 13 sifat. Wajib tahu. 7 sifat ni, sifat kaunuhu ni sifat yang melazimi ataupun sifat penerangan ni, kalau tak tahu pun tak apa. Bukan maksud tak apa, maknanya boleh tahu secara borong tak apa dah. Kena tahu juga, wajib tahu juga, tapi sekadar borong, tidak seperti kita faham yang dikatakan daripada 13 sifat tadi. Wajib tahu belaka. Kenapa? Kerana berbeza. Sebab apa? Sebab ma'nawiyah ini adalah sifat yang dikatakan sifat pada gambaran pada sifat ma'ani. Makna kata kalaulah Allah Ta'ala bersifat seperti mana makhluk, maka mustahil pada Allah Ta'ala tidak bersifatlah pada Allah Ta'ala itu sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dan iaitu batilun, persulah. Dia batal. Kenapa?
Kerana telah menunjuk beberapa dalil atas bersifatnya sifat Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Maknanya kita sebut dah pada kita dalil-dalil daripada Al-Quran betapa Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan, antaranya sifat kesempurnaan dia daripada sifat-sifat ma'ani tu. Dia. Atau jika berkehendak ia kepada menjadikan dia. Ini gambaran kali kedua pula pengarah kita mari pada kita juga daripada sifat qiyamuhu bi nafsi tadi. Kalulah Allah Ta'ala berkehendak, kalau Allah Ta'ala nak kepada sesuatu menjadikan Allah Ta'ala, nescaya adalah ia baharu. Kalau lagu tu bila sebut saja benda baru, maka masuk pada bab daripada ciri-ciri sesuatu yang dikatakan sebagai makhluk. Bila sebut hadisun, bila sebut baru, maka makhluk dah lah. Dia lagu mana? Kerana kata ulama rahimahullahu ta'ala, bila sebut makhluk, dia ada sifat-sifat dia, ciri-ciri dia. Apa dia? Yang pertama, mungkin. Mungkin ni lagu mana? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu makhluk. Adapun Allah Ta'ala ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ada. Nak kata Allah Ta'ala boleh jadi ada ke Allah Ta'ala ni? Boleh jadi ada, mana tu adalah makhluk. Itu sifat makhluk. Yang kedua adalah kaunun. Kaunun ni benda yang diciptakan. Itu makhluk. Apa dia? Kita. Ada pokok, kayu, binatang. Itu adalah sesuatu yang diciptakan. Bila sesuatu yang diciptakan, maka tentu dah tu adalah makhluk. Yang ketiga kata ulama, alamun. Maknanya sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk arok tadi. Maka makhluk juga tu. Lagu mana? Ada sifat dia. Hitam, putih, panjang, pendek. Bila ada lagu tu, maka tu adalah makhluk. Yang keempat kita nak kenal makhluk adalah hadisun, benda baru. Sebut kita sebut tadi lah. Kalulah dia berkendak kepada benda sesuatu yang menjadikan Allah, maka Allah Ta'ala tu baru. Kita sebut tadi dia. Maka baru-baru tu adalah ciri-ciri makhluk. Kenapa? Kerana baru adalah sifat di mana sebelum tu tak ada, lepas tu baru ada. Bila lagu tu tentu dah makhluk. Maka cara nak tahu benda makhluk adalah 4 sebab tadi lah. Mungkin mana benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, mungkin boleh jadi ada, boleh tak ada. Lepas tu kaunun, benda yang Allah Ta'ala cipta, makhluk juga. Yang ketiga alamun, benda yang dicipta daripada arab, ada sifat dia, itu makhluk juga. Yang keempat hadisun, baru, benda baru, itu pun makhluk juga. Jadi tentu dah, kalulah benda tu nak bersifat dengan ketuhanan, nak jadi Tuhan, tentu dulu lagi kena tengok biar jadi lain daripada ni, boleh jadi Tuhan. Ada ke tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab lain daripada Allah Ta'ala, ma siwallahu ta'ala wa huwa makhluq. Lain daripada Allah Ta'ala, maka tentu dah makhluk. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan apa sebut 4 tadi. Jadi kalau dia kata tak kau tu Tuhan tak, sebab apa? Makhluk. Lagu mana makhluk dia? Dia tu diciptakan. Dia tu baru. Dia tu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan dia juga bersifat dengan Arab tadi. Tu cara dia. Jadi kalau nak bahas dengan orang bukan Islam boleh lah. Dia tak suruh bahas. Tapi naknya kita ni kena faham, kena cerdik. Sebab apa? Pasal kita nak bertuhan kepada sesuatu yang bersifat dengan sebetul-betulnya sifat kesempurnaan, tidak ada lawan. Maka kita sebut saat ni, kalulah berkehendak ia Allah Ta'ala kepada benda yang menjadikan dia, maka nescaya adalah dia baharu. Dan apa? Iaitu mustahil. Mustahil lah. Sebab apa? Kerana telah terdahulu wajib qidamnya subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sebut pada sifat yang sebelumnya, iaitulah sifat qidam. Maka maksud qidam tu apa? Sedia kala. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu baru, maka mustahil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu memang bersifat dengan qidam. Qidam sedia kala, makna kata sedia kala pada Allah Ta'ala adanya dulu lagi. Dia dulu lagi, maksudnya ada dulu tu bila? Dia tak boleh nak oyak. Sebab apa? Sebab ada Allah Ta'ala tu adanya sebelum pada ada. Belum pada Allah Ta'ala ada tu dia ada dah. Nak kata lagu mana? Tak sapa pada akal kita, tak boleh nak fikir. Kenapa? Kerana ini adalah Allah Ta'ala, bukan sebab makhluk. Makhluk kita boleh fikir bila ada dia. Ada dia sekian-sekian tahun, sekian-sekian beranak. Maknanya ada keberadaan dia tu tidak sedia kala. Adapun Allah Ta'ala qidam, Allah Ta'ala sedia kala ni ada sebelum ada. Sebelum ada tidak ada dah. Lepas tu sekarang pun dia ada. Lepas pada ni pun ada juga. Dan istimraru qidamuhu.
berkekalan sejak Allah Ta'ala sampai bila-bila. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala tu baru, maka mustahil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan qidam tadi. Maka sabitlah, tetaplah berdirinya dengan sendirinya. Maknanya sabit, tetaplah, jelaslah kepada kita bahawa Allah Ta'ala tu bukan baru. Dan Allah Ta'ala tu bersifat, tidak bersifat dengan Arab. Begitu juga Allah Ta'ala tadi juga tidak bersifat seperti mana sifat-sifat yang nak kepada benda-benda yang menafikan kepada sifat ma'ani-ma'nawiyah tu bukan berlaku. Maknanya tetap pada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Dan apabila sabit jelaslah yang demikian itu, maka mustahillah lawannya. Apa tadi? Maknanya mustahillah lawannya, maknanya mustahillah Allah Ta'ala berkehendak kepada zat ataupun sesuatu yang menjadikan Allah Ta'ala. Di makna kata kita kena faham pada sifat yang kelima ini memberi gambaran kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu berdiri, ada dia juga dalam keadaan Allah Ta'ala itu ada dia sendiri. Bukan setakat wujudiah dia saja, bukan setakat keberadaan Allah Ta'ala sahaja semata-mata bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih, tetapi atas segala-gala yang ada pada Allah Ta'ala. Wujud dia tentu dah Allah Ta'ala wujud dengan sendiri dah. Tapi bahkan bukan setakat wujud Allah Ta'ala saja, bahkan segala-gala yang ada pada Allah Ta'ala itu adalah adanya ia kerana Allah Ta'ala sendiri. Bukan berhajat kepada makhluk, bukan nak kepada sesuatu. Kita kena faham. Sebab itulah bila mana kita sebut sifat yang dikatakan sebagai sifat qiyamuhu bi nafsih ini, kita kena faham dia terbahagi kepada dua. Yang pertama nak menolak pada sifat yang tak layak pada Allah Ta'ala, yang dikatakan sebagai sifat salbiyah pada qiyamuhu ta'ala bi nafsih ini. Nak menolak lagu mana? Nak menolak bahawa Allah Ta'ala nak pada sesuatu, nak menolak kepada Allah Ta'ala bersandar kepada masa dengan tempat, nak menolak daripada yang dikatakan sebagai Allah Ta'ala ni ambil faedah atas benda Allah Ta'ala buat. Sebab apa? Sebab gantung pada Allah Ta'ala berlaku. Dan juga nak menolak juga daripada yang dikatakan sebagai hajatnya Allah Ta'ala dalam sesuatu perkara yang tak sampai pada akal. Nak tolak belakang tu, sebab tu kena faham. Dan juga kata ulama rahimahullahu ta'ala, semua ini nak menggambarkan kepada sifat istighna Allah Ta'ala, sifat terkaya pada Allah Ta'ala. Kaya lagu mana? Kayanya Allah Ta'ala ditunjukkan ataupun ditampilkan melalui sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Kenapa? Allah Ta'ala tak sia kepada sesuatu lah. Bila sebut istighna, bagaimana telah disebut pada kuliah yang lepas, bagaimana kalimah la ilaha illallah itu la mustaghniya an kulli ma siwah wala muftaqiran ilaih kullu ma'dahu illallah. Tidak dikatakan sebagai terkaya lagu mana terkaya Allah Ta'ala itu. Istighna ataupun sifat terkaya pada Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu. Itu terkaya Allah Ta'ala. Maka dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsih juga Allah terkaya. Terkaya lagu mana? Tak berhajat kepada sesuatu untuk dia bersandar. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Mana kaya? Kenapa? Tak kata tak berhajat kepada sesuatu. Tak berhajat kepada mata nak tengok. Apa Allah Ta'ala boleh tengok sendiri? Lagu mana? Dengan keadaan Allah Ta'ala lah. Bukan maksud Allah Ta'ala ada mata tapi Allah Ta'ala boleh melihat dengan cara dia sendiri. Dia mampu. Allah Ta'ala juga boleh dengar. Allah Ta'ala juga boleh boleh sebut, boleh berkata-kata. Bagaimana disebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Ini satu kisah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Satu ketika Nabi Musa nak kecek dengan Allah Ta'ala. Dia nak mahu sebab kecek dengan makhluk berkali Nabi Musa ni. Maka dia nak kecek, dia minta-minta dengan Allah Ta'ala. Maka kata ulama rahimahullah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tajalli pada bukit Tur Sina. Bagaimanakah sifat kalam, sifat berkata-kata Allah Ta'ala tu ditunjuk atas bukit Tur Sina. Setengah ulama sebut Tur Sina, setengah sebut Tur Saina. Maka bila ditajalli disebut ataupun dizahirkan sifat kalam Allah Ta'ala pada bukit Tur Sina, hancur lebur bukit Tur Sina. Setara bukit tu hancur. Lagu mana Musa tu? Nabi Musa ni nak dengar. Ayatnya bahawasanya kata-kata ataupun sifat kalam Allah Ta'ala ini bukan sebuah makhluk. Kita kecek gini lah ni, ngong kecek gitu lah tu.
Kecek Allah Ta'ala tak. Sebab apa? Sebab tak serupa dengan sesuatu. Dia la sautin bila hurufin, bila maknanya tidak ada la tidak ada bunyi. Bila harfi tidak ada huruf. Dia sifat bagi kalam Allah Ta'ala. Lepas tu kecek mana tak ada huruf, tak ada bunyi. Kecek cara Allah Ta'ala. Sebab tu nak ayat bahawasanya Allah Ta'ala tak boleh nak zahir, tak boleh nak tunjuk atas bagaimana yang diletak atas pada makhluk. Kita dah nak banding, nak serupa kecek lagu mana gini ada. Bila mari gini ko tu bukan dah. Sebab apa serupa tu? Mana kata kita kena faham segala yang ada pada Allah Ta'ala tu ada dengan tidak menyerupai atas sesuatu. Termasuk juga Qiyamu Ta'ala binafsi ni lah. Lagu mana Allah Ta'ala mendengar, lagu mana Allah Ta'ala berkata-kata, lagu mana Allah Ta'ala menggunakan sesuatu atas kuasa Allah Ta'ala. Maknanya itu semua yang dikatakan bergantung pada sifat yang dikatakan sebagai sifat Qiyamu Ta'ala binafsi. Maknanya atas dia berlaku. Kita nak kata lagu mana? Tak boleh. Sebab apa? Sebab bergantung pada dia. Berdiri lagu mana? Berdiri atas sebab kuasa dia. Berdiri atas sebab kudrat pada Allah Ta'ala, menyebabkan Allah Ta'ala itu boleh berdiri. Ada je Allah Ta'ala juga dengan sendiri. Tak ada tak bantu siapa-siapa, tak ada membantu yang makhluk, dan juga tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebagai satu kehendak pada Allah Ta'ala untuk menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan keistimewaan ataupun kesempurnaan pada Allah Ta'ala pada sifat yang kelima, iaitulah Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Baik, jadi berasa sangat itulah kuliah kita pada malam ini. Sikit tak apa dah sampai ya. Banyak-banyak pun kalau termosi pak tolong tak boleh juga. Mana kesimpulan? Kita kena faham bahawasanya Qiyamu Ta'ala binafsi ini sifat pada Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni atas dia berlaku, dia sendiri berlaku, tak bergantung pada makhluk, tak bergantung kepada sesuatu pun. InsyaAllah mudah-mudahan memberi faham pada kita pada kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah masa akan datang. Sifat yang keenam, wahdaniyah, artinya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung semula insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.